Hello semua, jadi minggu ini kita akan mengesan ralat yang terdapat dalam pseudocode dan carta alir. Minggu lepas kita sudah belajar mengenai struktur kawalan ulangan untuk, selagi dan ulang sehingga. Jadi pada minggu ini kita akan mengesan ralat yang terdapat dalam pseudocode ataupun carta alir yang berkenaan. Okey, apakah itu maksud ralat? Jadi sekarang kita akan mengenali apakah itu ralat. Alright? Jadi apakah itu ralat? Ralat bermaksud kesilapan atau kesalahan dalam sesuatu algoritma atau atur cara, iaitu program. Ralat menyebabkan algoritma ataupun program atau cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan dan ianya mengeluarkan output yang salah. Jadi jenis ralat yang biasa dijumpai ialah ralat logik. Okey, ralat logik menyebabkan suatu algoritma tidak menghasilkan output yang diingini dan ianya boleh terjadi kesan daripada tindakan atau langkah yang salah ataupun urutan pelaksanaan yang salah. Okey, sama ada tindakan yang salah pelaksanaannya ataupun urutannya yang salah. Okey, itu adalah ralat. Jadi semakan semula juga dikenali sebagai semakan kualiti. Dan kita ada dua teknik untuk menyemak ataupun mengesan ralat, iaitu teknik semakan meja desk check ataupun teknik langkah demi langkah step through. Okey? Apakah itu teknik semakan meja? Teknik semakan meja adalah teknik manual untuk menyemak logik setiap langkah serta logik aliran langkah-langkah algoritma. Jadi teknik manual bermaksud pemprosesan yang dilakukan tanpa menggunakan mesin. Okey, cara untuk menyemak ataupun cara untuk menggunakan teknik semakan meja, menyemak iaitu kita boleh menggunakan satu sampel data dan sampel data input hendaklah terdiri daripada data yang biasanya diproses oleh algoritma. Jadi kita mesti ada satu sampel data untuk kita uji dalam algoritma tersebut. Dan output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Sekiranya setelah kita run sampel data tadi, kita masukkan dalam algoritma, tetapi kita tidak memperoleh output yang kita jangkakan, maksudnya something is wrong with the algorithm. Okay? Ada sesuatu yang tidak kena dengan algoritma tersebut. Right. Mari kita lakukan aktiviti berfikir. Jadi aktiviti ini kita boleh dapati dalam buku teks masing-masing. Alright. So mengesan ralat dengan teknik semakan meja. Semak carta alir algoritma dalam Rajah 3.29 iaitu Rajah ini ya. Dengan menggunakan sampel data seperti berikut. Jadi ada dua sampel data di sini. Okey. Jadi kita nak run dalam algoritma ini. Kita akan catatkan output yang dihasilkan. Adakah output daripada algoritma seperti yang kita jangkakan? Adakah paparan yang akan keluar bagi output bagi algoritma yang kita akan run lepas ni? So sekarang kita lihat. Okey. Mula output nombor M, output nombor N. Kemudian ada pilihan di sini. Okey. Jika M lebih besar daripada N, nombor terbesar ialah M dan kita paparkan keputusan. Jika tidak, maksudnya N lebih besar daripada M, nombor terbesar ialah N dan kita paparkan keputusan. Jadi di sini adalah outputnya dan kita hendak menjangkakan bahawa output ini ada keputusannya. Kemudian tamat. Okey, jika tiada keputusan yang dapat dipaparkan, maksudnya algoritma kita gagal. Alright? So sekarang kita nampak sampel data ada di sini ya. So kita masukkan data ini ke dalam algoritma kita. Okey. So M tukar pada 7, N 32 dan seterusnya. Okey, adakah 7 lebih besar daripada 32? Tidak. Jadi nombor terbesar ialah N. Keputusannya adalah N, iaitu 7. Bukan 7. 32. Maafkan saya. Okey, N 32. Ini adalah nombor terbesar dalam yang kita gunakanlah sampel data. Okey. Kemudian tamat.
Alright. Untuk soalan yang seterusnya sama juga. M dan N. Okay. Jadi, M lebih besar daripada N. Ya, betul. Jadi, nombor terbesar ialah M. Terus turun ke bawah, paparkan keputusan M per 8. Ini adalah nombor yang terbesar. Adakah output seperti yang dijangkakan? Jawapannya ialah ya. Okey. Mungkin saya terlepas. Alright. Ini jawapannya pun ya. Output adalah seperti yang dijangkakan. Awak boleh tulis lebih panjang. Alright. Jadi yang seterusnya, ulangi langkah 1 dengan menggunakan data seperti ini. M dan N sekarang adalah mempunyai nilai yang sama. Okey, jadi kita nak run untuk A ya. M 15, N 15. Okey. Sekarang kita nampak 15 adakah besar daripada 15? Tidak. Dia tak besar. Okey, jadi terpilih tidak. Nombor terbesar ialah N. Jadi di sini dia ada ralat. Okey, ada ralat di sini ya. Maksudnya kita tak boleh run sampel data ini menggunakan algoritma ini. Jadi output adalah tidak seperti yang dijangkakan. Okey, maksudnya kita tak boleh paparkan keputusan kita di sini. Sebab kita tidak tahu nombor yang terbesar mana satu. Okey? Alright. Untuk ini sama juga 8 memandangkan 8 sama nilainya dengan 8, jadi kita tidak boleh tentukan mana satu nombor yang terbesar sebab di sini keputusan kita dia mesti nombor yang terbesar. You see? Jadi kelemahan dalam algoritma ini ialah ia boleh ia boleh memaparkan keputusan nombor yang terbesar sahaja. Okey, bagi nilai yang sama dia tak boleh nak paparkan. Okey, jadi itu adalah kelemahan algoritma kita. Okey. Jadi ini adalah jawapan kita. Right? Algoritma tidak dapat memaparkan keputusan untuk dua nombor yang sama nilai. Okey, sekarang ni kita nak tambah baik kita punya algoritma. Jadi macam mana? So ini adalah penambahbaikan yang boleh dibuat agar algoritma dalam raja dapat menentukan nombor yang terbesar daripada nombor dua nombor yang mempunyai nilai yang sama. Maaf saya banyak tersasul. Okey. So contohnya kan kita nak run balik, kita nak tengok kalau dia betul atau tidak. Jadi contohnya kita ada 15 tadi. Okey. 15 sama dengan lebih besar daripada 15? Tidak. Adakah N 15 lebih besar daripada 15? Tidak juga. Jadi maksudnya mereka adalah sama nilai. Alright. So, jadi algoritma ini boleh run untuk nilai yang sama. Okey. Itu adalah penambahbaikan yang kita boleh buat dalam rajah ini. Okey. Seterusnya, kita lakukan aktiviti berfikir 3.5. Mengesan ralat dengan teknik semakan meja. Sudut kod di sebelah mewakili algoritma yang memasukkan 10 nombor dan mengira min untuk nombor-nombor yang dimasukkan. Okey, take note. Kita mesti masukkan 10 nombor, kemudian baru kita kira min. Apakah itu min? Okey, min maksudnya ini adalah formula bagi min. Okey. Jumlah bahagi bilangan nombor. Maksudnya lepas kamu masukkan 10 nombor tersebut, barulah formula ini dijalankan ataupun dilaksanakan. Right? So ini adalah pseudocode yang kita ada.
Jadi kita akan bina satu cetak alir untuk pseudocode ini. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu soalan ni ya. Jalankan semakan meja ke atas algoritma ini dengan menggunakan sampel data yang sesuai. Kemudian catatkan output yang dihasilkan dalam jadual seperti berikut. Okey, jadi kita cuba buat cetak alir supaya kita nampaklah apa dia punya outcome. Alright. So, macam mana kita nak lukis? Mula. Okey, sepatutnya huruf kecil lah. Mula. Kemudian setkan jumlah kepada sifar. Okey. Sorry. Dia mestilah tindakan. Jadi segi 4. Okey. Kalau kamu lukis, saya nak kamu gunakan pembaris supaya nampak lebih kemas. Setkan bilangan. Maaf ya, cikgu guna singkatan di sini. Okey, kita setkan bilangan nombor kepada 1. Kemudian ulang. Okey, ini adalah pseudocode bagi ulang sehingga. Jadi awak ingat tak apa tu macam mana kita nak lukis untuk ulang sehingga? Okey, tak apa. Ini adalah apa yang kita cakap gegelong dia punya loop. Okey. Jadi kita akan buat gegelong bagi pseudocode yang dalam kotak ni. Okey. So maksudnya input maksudnya masukkan kan. So input satu nombor. Right, input macam mana dia punya simbol? Begini kan? Okey. Kemudian kita tambah nilai nombor. Okey, saya guna singkatan lagi. Yang ni adalah tindakan. Jadi dia tak serong macam yang input tadi. Right? Lepas tu kita tambah lagi nilai bilangan nombor. Sorry, tertinggal nilai. Sehingga bilangan nombor lebih besar daripada 10. Okey. Ini kita akan gunakan if else. Alright, kejap turun sikit. Okey. So, nilai bilangan nombor sebanyak nilai bilangan nombor lebih daripada 10. Tanda soal. Buruknya. Okey. Okey, gigi ya untuk dapatkan simbol yang cantik sikit. Alright, so bilangan nombor lebih daripada 10. Kalau ya, kalau ya, kita kirakan min jumlah bahagi bilangan nombor. Okey. Okey, kalau tidak, kita naik atas balik.
Okey, lihat input di sini. Okey. Sebab gegelong dia di sini, nampak tak gegelongnya? Gegelongnya di sini. Maksudnya, maksud gegelong tu adalah kalau tidak, dia akan seperti gelong, dia akan naik turun gini. So, itu adalah maksud gegelong yang saya maksudkan tadi. Okey? So, kita cuba run untuk yang ni. Okey? Dia takkan nampak sangat. Okey. Saya nak tengok kalau saya boleh. Dan saya zoom out sikit supaya kita nampak dengan lebih jelas. Alright. So di sini catatkan output yang dihasilkan. Alright. So contohnya kita ada satu table di sini. So kita kena buat dulu table ni dan kita cuba run dalam ni. Input nombor dia tak kisah apa jenis nombor yang awak nak masukkan. Contohnya 12, 4, 8, ikut yang ni Kamu inputkan satu nombor, lepas tu kamu tambah nilai kepada nombor tersebut. Okey, tambah jumlahnya. Okey, tambah nilai kepada jumlah. Oh, sorry. Sepatutnya jumlah di sini. Lama. So, maksudnya nilai input yang di sini kamu tambahkan kepada nilai ataupun jumlah sebelumnya. Itu maksudnya. Okey. So, bila kita cuba run, kita masukkan input, kemudian jumlah tu adalah 12. Contohnya, tambah dengan jumlah yang sebelum ni. Okey. 12. $78 tambah nilai bilangan nombor sebanyak 1. Okey, 10. Adakah bilangan nombor melebihi 10? Tidak. Okey. So, maksudnya dia kena input lagi satu kali nombor, satu lagi nombor. So, kita perlukan nombor yang ke-11. So, that's why ralat di bahagian ini. Okey, saya tandakan dengan warna kuning. Ralat ada di bahagian ini. Ralat. That's why algoritma ini tidak boleh digunakan. Oleh kerana ada ralat di sini. Maksudnya kita perlukan nombor yang ke-11 baru kita boleh keluar daripada loop ni. Okey? Kalau bilangannya lebih daripada 10 maksudnya ya. Barulah kita boleh keluar daripada loop ni. Okey, maafkan saya. Sepatutnya di sini ada tidak. Saya terlepas pandang. Okey, tidak. Alright. So, jadi ini tidak dapat diguna pakai. Alright. Jadi, cara untuk saya menyelesaikan masalah ni adalah untuk menggunakan struktur kawalan untuk. Okey, macam mana kita nak guna struktur kawalan untuk? Mula-mula kita akan keluar daripada pseudocode ini. Sebab ini adalah pseudocode ulang sehingga. Kan? Kita tak boleh gunakan pseudocode ini lagi. Sebab dia memang salah. Ini pun memang salah. Sebab kita tak boleh nak dapatkan output yang betul menggunakan pseudocode ini. Maksud saya carta alir ini. Ya. So, kita gunakan untuk struktur kawalan untuk. Okey.
Okey, ini adalah pseudocode yang kita ada. Sekarang kita nak buat cetak alir menggunakan pseudocode ini. Okey, so nampak tak? Ini adalah pseudocode ataupun cetak alir yang betul bagi memastikan jika kalaulah macam mana kita boleh mengawal ulangan ini. Kalaulah nilai tambah 1 kepada bilangan nombor ini lebih daripada 10, baru kita keluar daripada gegelong ini. Maksudnya kita tak akan menambah lebih daripada 10 nombor. Jadi ini adalah yang terbaik yang kita boleh gunakan. Okey. Saya harap kamu faham tentang cara menambah baikkan pseudocode yang kita ada sebelum ini. Okey, itu adalah untuk aktiviti berfikir 3.5. Okey, jika ada persoalan boleh ajukan dalam grup WhatsApp kita nanti. Alright. So, kita move on kepada aktiviti berfikir 3.6 sekarang. Sebelum tu, kita kena bezakan teknik yang kita telah gunakan. Tadi kita gunakan semakan meja kan? Jadi, semakan meja dia menggunakan sampel data. Semuanya mengenai data untuk mengesan ralat. Tapi langkah demi langkah, dia tidak perlu menggunakan sampel data untuk mengesan ralat. Menggunakan langkah demi langkah. Kita semak. Betul ke tak? Langkah-langkah yang kita telah gunakan. Adakah mengikut urutan? Okey, itu ada bezanya. Jadi sekarang ni, kita hendak mengesan ralat dengan teknik langkah demi langkah. Semak algoritma pada darjah 3.31 dan 3.32 dengan menggunakan teknik langkah demi langkah. Guna pensel dan kertas untuk mencatatkan nombor dan nilai jumlah setiap langkah dalam struktur kawalan selagi diulangi. Okey, kenal pasti ralat, lepas tu baiki ralat itu. Itu adalah arahan yang kita ada. Okey. Saya tahu bahawa saya telah crop ni, tapi saya lupa lagi satu arahannya. Nambah nilai nombor 1 hingga 10. Okey, termasuk 10. Alright. So sekarang kita nak kenal pasti ralat dalam cetak alir ini dan pseudocode ini. Okey. Ingat 1 hingga 10. Right. Mula setkan nombor jumlah kepada sifar, setkan nombor kepada sifar. Kemudian adakah nombor kurang daripada 10? Kalau iya, kamu tambahkan nombor kepada jumlah dan tambahkan 1 kepada nombor. And then naik ke atas balik. Kemudian kamu kenal pasti adakah nombor itu kurang daripada 10. Sekarang kita ada tambah 1 kan? So 1. So yes, tambah nombor kepada jumlah dan tambah 1. So 1 tambah 1, 2. So 2 naik atas balik, adakah nombornya kurang daripada 10? Ya. Okey. Tambah 1, 3. Adakah kurang daripada 10? Yes. Masih juga. 4, yes. 5, yes. 6, ya, masih boleh. Kita pusing lagi gegelong ni. 7, 8, 9. Ya. Tambah nombor, tambah 1. Jadi, 9 tambah 1, 10. Sekarang 10. Kita naik atas. Tapi bila nombor 10 tu, nombor kurang daripada 10? Tidak. So, kita terus keluar daripada gegelong tu, paparkan jumlah. Jadi, nombor yang kita boleh masukkan hanya sehingga 9 saja. So, ini menunjukkan ralat dalam
kita punya pseudocode ataupun cetak alir, kita punya algoritma. Jadi sekarang ni untuk memperbaiki kita punya cetak alir, kita tukarkan simbol ini kepada kurang ataupun bersamaan dengan 10. Okay, let me do this clearly. Right, cancel this one and then you change it to kurang daripada atau bersamaan dengan 10. Then, barulah awak boleh run sehingga nombor 10. Okay? Alright, just cancel this one. Begitulah kita mengesan ralat teknik langkah demi langkah. Satu persatu. Okay, ikut saja gegelong tu. Kalau berjaya, then tak ada ralat. Kalau tak dapat macam tadi sehingga 9 saja, then ada ralat dan kita kena kenal pasti dan tambah baik. Okey, itu adalah untuk aktiviti berfikir 3.6. Okey. Saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jika ada persoalan, sila nyatakan. Okey. Thank you. And take care. Okay? Alright. Bye.